Isu mendoakan kemusnahan pada organisasi politik, bagaimana mendoakan kemusnahan kepada umat Islam yang zalim. Kita dah hurai tentang isu doa. Kalau kita rasa kita dizalimi, kita berhak berdoa. Dan saya dah sebut semalam, Allah tu bijaksana. Allah bijaksana. Siapa yang dia mengatakan orang tu zalim, orang tu tak betul, dia kena tahu dia mengadu dengan Allah yang maha bijaksana, maha mengetahui. Kalau pengaduan yang bohong, maka Tuhan tahu dia bohong. Kalau pengaduan dia benar, Tuhan tahu dia benar. Maka setiap orang jangan takut apa pun orang nak berdoa. Kalau dia orang baik, tak perlu takut doa. Kalau dia orang zalim, perlu muhasabah dirinya sebelum terkena bala doa. Dan saya dah sebut tadi bahawa kalau ada orang berkata, sebab saya lihat kupasan-kupasan intelektual yang berat sebelah, yang menyatakan bahawa Nabi-Nabi hanya doakan rahmat, doakan kebaikan, tak boleh doa kejahatan, keburukan pada orang lain. Saya katakan mereka ni tak baca hadis Nabi, tak baca sejarah para sahabat dengan betul. Mereka baca ikut suka mereka. Kalau mereka baca dengan benar, mereka dapati doa mohon hidayah, doa diturun bala, dua-dua dibenarkan. Bergantung kita rasa kita dizalim macam mana. Kalau saudara baca kisah seorang ulama tasawuf, Zunnun al-Misri, dia orang tasawuf ni hatinya lagi lunak, lembut. Dia sendiri mendoakan sekumpulan orang yang datang nak fitnah dia di hadapan khalifah al-mutawakkil billah, supaya dilingkupkan kapalnya. Maka terlingkup kapal dan mati belaka. Ini Zunnun al-Misri, tabi'i mulia, sufi agung. Orang sufi biasa doa orang baik-baik kan. Tapi kenapa doa musnah? Menunjukkan keharusan. Bagaimana kisah Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Apabila Marwan bin Hakam dapat pengaduan daripada seorang wanita yang bernama Arwah, kononnya Sa'id bin Zaid, seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga, telah mengambil tanah dia. Dia fitnah, mengambil tanah. Apa terjadi kalau fitnah ni orang sesat? Lagi besar fitnah. Dia fitnah mengambil tanah. Lalu Marwan pun bertanya kepada Sa'id. Sa'id bengang sungguh sebab dia sahabat Nabi, tahu halal haram lebih pada perempuan ni yang bukan sahabat Nabi SAW. Lalu kata Sa'id, akulah yang meriwayatkan hadis, man akhadha shibran minal ardi zulman tawaqahu ila sab'i aradin. Siapa yang mengambil tanah orang sejengkal secara zalim, Allah akan lidikkan 7 petal langit atas lehernya. Aku riwayat hadis ni. Takkan aku nak ambil tanah perempuan tu? Ya Allah, butakan perempuan itu dan matikan dia di tanah dia. Terus doa. Akhirnya perempuan bernama Arwah mati di taman, di tanah dia, di kebun dia, yang mana dituduh Sa'id ambil sikit alih batu sempadan. Akhirnya mati dia dan jatuh dalam perigi buta. Kerana doa Sa'id, ya Allah, butakan dia, panjangkan umur dia dan matikan dia dalam kebun dia. Jangan mati kat masjid. Ini sahabat Nabi. Kalau kita kata mana boleh doa buruk ke orang, habis sahabat Nabi buat. Sahabat lebih reti Islam daripada kita. Ke kita rasa kita lebih reti pada sahabat? Atau kita rasa kita lebih baik pada sahabat? Ustaz tak baik, doa tak baik ke orang, habis sahabat buat macam mana? Kalau saudara kita rasa dizalimi, silakan. Sebab setiap orang ada hak untuk mengadu pada Allah. Saudara ada hak. Seorang anak ada hak mengadu tentang perlakuan ayah dia terhadap dia. Dia ada hak. Kalau dia salah, Tuhan akan betulkan dia. Kalau dia betul, Tuhan mustajabkan doa dia. Apa kita takut? Ini urusan Allah, bukan urusan kita. Demikian juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita baca sirah, baca sejarah dia. Dia pernah mendoakan kecelakaan pada 2 orang. Seorang yang menghina Sayyidina Ali. Kenapa kamu hina Sayyidina Ali? Dia tu sahabat. Tak kira lah aku nak hina juga. Aku akan doakan pada Allah kalau kamu tak berhenti, supaya Allah Ta'ala mengenakan bala pada kamu. Aku tak nak berhenti, doalah. Maka Sa'ad pun doa. Tiba-tiba datang seekor unta entah dari mana, lalu menggigit kepala orang ni dan memecahkan kepalanya. Mati Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas pernah mendoakan seorang lelaki yang juga namanya Sa'ad, yang menuduh dia sembahyang tak betul. Dia kata, ya Allah, engkau panjangkan umur dia dan kau jadikan dia galak masa tua dia, fitnah dia. Tiba-tiba lelaki ni punya tua sampai luruh bulu kening ni. Tua-tua macam tu dia duk kejar nak darah orang. Difitnah, dimalukan sebagaimana dimalukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, bila seorang burah, orang Islam juga, yang pergi lempang bini dia. Apa kata Uthman bin Affan? Shallat yaduk wa adkhalaka Allahu an-nar. Semoga tangan kamu lumpuh dan Allah sumbat kamu dalam neraka. Akhirnya orang ni tangan dia kering macam pokok kayu kering. Kering langsung. Macam pokok kayu kering.
Dan setiap kali dia kata api, api, api sampai dia mati. Nampak api neraka depan. Uthman doa. Uthman tu orang lembut. Dah kalau buat zalim, doa dah. Demikian juga banyak kisah-kisah. Hatta Nabi SAW pernah mendoakan seorang yang sombong supaya tangan dia tak boleh angkat. Ada seorang lelaki dalam hadis Muslim. Bila dia, saudara boleh lihat dalam kitab, dalam adab makan, dalam Riyadhus Shalihin. Bila dia makan tangan kiri, Nabi SAW kata, kul biyaminik, makan tangan kanan. Dia kata, wallahi mastata'tu, tak boleh. Tangan kanan tak boleh angkat. Kata Nabi, kamu tak nak buat sebab kamu sombong. Semoga Tuhan tak akan bagi tangan kamu diangkat lagi. Akhirnya lelaki ni tak boleh angkat tangan dia sampai mati. Nabi doa. Nabi tak kata, ya Allah berilah hidayah pada dia. Tak, taing hidayah, hidayah. Taing kena bala-bala. Artinya manusia ada pilihan. Kalau saudara nak doakan hidayah, silakan. Nak doa bala pun boleh, saudara berhak. Seorang datang mencuri rumah saudara, tiba saudara kata, ya Allah berilah hidayah pada pencuri itu. Rasa macam tak betul doa tu. Ya Allah, kau hancurkan pencuri itu. Baru puas. Baru rasa betul doa. Orang mencuri rumah kita, rompak rumah kita bakar. Tiba-tiba saya nak kata, ya Allah berilah hidayah pada dia. Hebat gitu. Adakah kita akan doa macam tu? Siapa kata doa macam tu, mudah-mudahan dia kena bala tu. Ustaz, saya doa ni, silakan. So kita tidak ada sebab untuk kita mengadu pada Allah dalam semua hal kita. Kita bila Allah Ta'ala kata ud'uni, doalah pada aku apa benda pun, astajib lakum, aku mustajabkan. Dan doa yang dimustajabkan ini ada syarat. Seorang bila berdoa, dan saya katakan tadi dia dizalimi dan dia rasa dia dizalimi, doa. Mudah-mudahan kalau dia tidak dizalimi, hanya perasaannya bahawa dia dizalimi, Tuhan tunjuk bahawa kamu sebenarnya tidak dizalimi, kamu yang zalim. Tuhan akan tunjuk. Yang penting kita mengadu pada Allah. Lepas tu saya kata perkara yang paling tak patut dalam sejarah Malaysia, bila orang berdoa ada orang report polis pula. Ini tak patut, tak pernah berlaku. Kan orang kita makin jahil, makin jahil, makin jahil. Apa besarnya kuasa polis nak tahan orang berdoa kepada Allah? Jadi nak doa macam tu silakan. Takkan hari ni polis tambah tugas pula cek doa ustaz-ustaz pula. Polis kena ngaji bahasa Arab sebab saya doa bahasa Arab berlaku. 12 tahun nak belajar bahasa Arab. Dah mati dulu. Artinya benda-benda seperti ini saudara, menambahkan perkara-perkara yang kita katakan kesan kejahilan agama. Sehingga sampai peringkat bila jahil agama, kadang-kadang kita tengok ada orang semayang kat kubur, semayang jenazah, kita kata dia aja orang sesat. Letak posting dalam internet untuk tunjuk gambar seorang ulama semayang kat kubur. Tengok aja orang sesat semayang atas kubur. Walau kalau dibaca Sahih Bukhari Muslim, dijumpa hadis ini. Bagaimana seorang perempuan yang mati tak diberi khabar kepada Nabi SAW. Nabi kata, dulluni ala qabriha, fa'ata qabraha fasalla alaiha. Wahai sahabatku, kenapa kamu tak beritahu dia mati? Tunjuk mana kubur dia. Nabi pergi kat kubur dia, Nabi solat. Ini hadis Bukhari Muslim. Tiba kata sesat. Dia tak mengaji agama baik. Dia sesatkan semua benda yang dia rasa pada dia tak betul. Walau ilmu dia setakat mana. Sebab itu jauhi dengan orang-orang yang cuba hukum sesat dengan cara cepat. Yang kita heran saudara, bila ada isu agama mufti lah orang paling diam sekali. Sabar semua mufti. Yang lain semua ulas. Ni ulas, ni ulas, ni ulas. Penat kita penat. Mufti diam. Ni tunggu apa? Dia nak tunggu bersidang dulu. Dia tak bersidang, dia tak boleh bercakap. Maka ini kita katakan bila orang alim tak bercakap, orang jahil ambil posisi mereka. Orang yang tidak ada autoriti, yang tidak kita katakan mempunyai penguasaan terhadap ilmu, maka ia mendorong. Sebab itu kita dah sebut mufti perlu berada di tengah betul-betul. Mufti biar dia jadi satu jawatan yang seorang pun tak lusik dia. Dia bercakap atas nama wahyu Allah dan Rasulnya.